A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kita telah masuk ke dalam siri yang pertama di dalam tema Islam di dalam pembinaan masyarakat. Aspek yang akan kita masuk kepada hari ini adalah aspek kekeluargaan. Yang ini aspek perkahwinan secara khususnya. Ayat yang menjadi perbincangan kita pada hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Ayat ini seringkali disalah faham sama ada dari sudut hukum hakam yang mengatakan bahawa orang yang berzina ni tak bolehlah nak kahwin dah sebab mereka hanya boleh berkahwin dengan penzina ataupun orang musyrik ataupun sedemikian rupalah kefahaman. Sebaliknya kita tidak mahu memberikan hukum kepada perbincangan kita pada Ramadan kali ini. Kita nak melihat bagaimana keadaan ayat ini diturunkan sebenarnya. Kisah yang menarik sebenarnya yang berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Marthad bin Abi Marthad. Mim ra tha dal. Marthad bin Abi Marthad. Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang ditugaskan untuk membawa lari beberapa tawanan yang tak dapat lari semasa hijrah. Jadi itu tugas Marthad bin Abi Marthad ketika mana Rasulullah SAW telah pun berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat yang lain. Jadi ada beberapa para sahabat yang tinggal di Mekah tak dapat nak lari. Jadi Marthad ni ditugaskan untuk bawa larilah mereka-mereka ni yang tak sempat nak berhijrah sebelum ini. Jadi dalam perjalanan Marthad untuk melakukan ekspedisinya di Mekah, suatu ketika seorang perempuan melihat bayangnya. Summa ra'at zillahu anaq. Ini perkataan yang menggambarkan perempuan ini bukanlah sesiapa pun, tetapi sebenarnya bekas ex-girlfriend lah kita kata kepada Marthad. Sehingga gambaran yang disebutkan itu summa ra'at zillahu. Hanya dengan melihat bayang-bayang Marthad pun, anak boleh detect, oh ini Marthad. Maka dia panggil, ya Marthad. Wahai Marthad. Kantoi lah kita kata. Tengah-tengah buat ekspedisi, di tengah jalan-jalan, dengan bayang dia pun, dia punya ex-girlfriend tu boleh kesan. Marthad. Panggil Marthad. Apa kata anak kepada Marthad? Ahlan bik ta'al. Mai sini. Wabata indana al-lailah. Jom kita tidur bersama-sama. Ini bermakna nak mengajak Marthad untuk berzina bersamanya. Kerana ini mereka ni dulu ex-girlfriend dan boyfriend. Maka apa kata Marthad kepada anak? Marthad menyatakan bahawa innallaha harramaz zina. Ini merupakan suatu kata-kata yang menyebabkan Marthad berada dalam bahaya. Kerana kita tahu bahawa kalau Marthad dia jawab ya, nescaya perempuan tadi tak akan melakukan suatu perkara yang unexpected. Jadi apabila Marthad menyatakan Allah mengharamkan zina, maka kantuilah Marthad lagi kantuilah. Maknanya perempuan tadi menjerit, "Woi, ada orang Madinah mai tempat kita." Maka diliganlah Marthad oleh 8 orang lelaki, tetapi sampailah Marthad ke Madinah. Ceritanya bermula di Madinah sebenarnya. Apabila Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu an bertemu dengan Nabi SAW, dengan secara jujurnya Marthad menyatakan keinginan dia kepada Nabi SAW. Apa kata Marthad? Bila balik ke Madinah, bila dah lepas lari daripada 8 orang duk ligan dia tadi, dia tanya kepada Nabi SAW, hal atazawwaj anak? Boleh tak aku nak kahwin dengan anak? Maka dia pergi 2 kali jumpa dengan Nabi SAW, tapi Nabi SAW tak memberikan apa-apa respon. Maka ketika itulah turun ayat yang kita bacakan tadi. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan perkara tersebut bernikah dengan orang yang berzina adalah diharamkan kepada orang mukmin. Baik, kita tidak mahu membahaskan tentang hukum hakam. Tetapi pengajaran yang kita kena nampak di sini adalah apabila kita sebut tentang perkahwinan. Ini isu yang penting difahami oleh kita semua. Perkahwinan ini Islam ajar kita. Maknanya berdasarkan peristiwa ini, Nabi SAW mengajarkan kita tentang nafsu dan tanggungjawab. Perkahwinan bukanlah semata-mata kerana kita suka kat orang tu. Jadi kita boleh kahwin dengan dia. Tetapi perkahwinan ni adalah tanggungjawab.
Dan salah satu tanggungjawab yang besar di dalam perkahwinan adalah tarbiyatul aulad. Mendidik anak-anak. Dan ulama bahas panjang berkenaan dengan tarbiyatul aulad. Tetapi yang paling mula sekali, maknanya perkara pertama yang ulama akan sebut apabila tentang mendidik anak-anak adalah memilihkan kepada mereka ibu-ibu yang baik. Maka di sinilah yang kita kena faham, ibu-ibu yang solehah ini perlulah menjadi kriteria di dalam perkahwinan. Sebab itulah budaya-budaya seperti couple dan berkahwin dengan couple semata-mata tidak melihat kepada kesolehan lelaki dan kesolehan perempuan itu suatu perkara yang perlu kita ambil pengajaran. Supaya kisah Marsad bin Abi Marsad ini bukanlah suatu hanya kisah dongeng atau cerita dulu-dulu. Tak, dia ada pengajaran yang besar. Pengajaran dia penting iaitu Rasulullah SAW mendidik Marsad. Janganlah kerana ada satu memori lama kamu dengan dia dulu, maka kamu membuat keputusan untuk berkahwin. Tetapi perkahwinan ini mesti di atas dasar tanggungjawab. Tanggungjawabnya salah satu yang kita sebutkan tadi iaitu pendidikan anak-anak. Moga-moga kita mengambil pelajaran daripada kisah ini dan ayat ini secara khusus dan dalam meneruskan perjalanan kita dalam Ramadan 1445 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.